Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma 'allamtana wa fa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma. Yang dimuliakan tuan-tuan puan-puan sidang pendengar rumah ngaji Si Rampai yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada tengah hari ini dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung di dalam surah As-Sajdah ayat ke-9 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwa wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah SWT menciptakan kita manusia dan menyempurnakan kejadian kita dalam rahim ibu kita, dan kemudian Allah SWT meniupkan roh ke dalam diri kita, dan kemudian Allah menciptakan, mengurniakan bagi kita pendengaran, penglihatan dan hati. Amatlah sedikit kamu yang bersyukur. Tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah sekalian, Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitab beliau ini Tafsir Al-Munir menyampaikan ataupun menukilkan tafsir bagi ayat ini adalah di mana Allah SWT mengurniakan pendengaran, di mana dengan pendengaran itu kita mendengar maklumat-maklumat ataupun apa sahaja yang sampai kepada kita dari sudut verbal. Kemudian Allah SWT mengurniakan kepada kita penglihatan. Dengan penglihatan ini kita dapat melihat apa yang berlaku di sekeliling kita, dan boleh kita katakan sebagai satu bentuk pemerhatian. Kita memerhati, bukan saja kita melihat pada sesuatu perkara di sini di situ, tapi kita perlu melihat dengan pemerhatian untuk kita proses di dalam otak kita, di dalam pemikiran kita, apakah yang ditunjukkan ataupun yang dinatijahkan oleh perkara-perkara yang kita lihat ini. Dan juga Dr. Wahbah meletakkan tafsir bagi Al-Afidah, walaupun terjemahannya adalah hati, namun Dr. Wahbah meletakkan tafsirnya sebagai akal kita. Akal kita maksudnya hati dan akal kita ini berfungsi secara bersama, dan apakah fungsinya? Tufakiruna biha, kita manusia dikurniakan akal. Berbeza dengan makhluk-makhluk lain seperti haiwan dan tumbuhan, kita dikurniakan akal untuk kita berfikir. Ini adalah satu fungsi yang sangat besar. Wa tumayizuna bainal khair wal syarr. Dan dengan akal, hati dan dengan semulah pendengaran, penglihatan kita ni, kita gunakan untuk kita membezakan antara yang baik dan yang buruk, wal haqqu wal batil, dan juga membezakan antara yang hak dan yang batil. Tuan-tuan yang rahmat Allah sekalian, bagaimana kita nak menjadikan, nak menggunakan tools yang Allah bagi ini, pendengaran, penglihatan dan hati dan akal fikiran ini, kita nak menggunakan untuk kita membezakan antara yang baik dan buruk, yang hak dan yang batil. Ini adalah fungsi utama kenapa Allah SWT mengurniakan kepada kita, tidak kepada makhluk lain seperti haiwan, tumbuhan. Dan kita pun tahu fungsi kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, kita membawa peranan yang besar dalam kita memakmurkan bumi ini dengan kita melakukan kebaikan dan melaksanakan perintah Allah SWT kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Jadi semua fungsi kita sebagai khalifah itu adalah dengan menggunakan tools yang Allah bagi ini. Tuan-tuan puan yang rahmat Allah sekalian, kami di rumah ngaji Si Rampai sentiasa menggalakkan kita semua membaca Al-Quran dengan terjemahan untuk kita dapat memahami mesej-mesej yang Allah nak sampaikan kepada kita, sebab kita khalifah dan kita nak melaksanakan tanggungjawab kita sebagai peribadi kita, keluarga kita, organisasi kita, tempat kerja kita, masyarakat kita. Kita nak melaksanakannya dengan panduan Allah SWT. Maka kita perlu membaca panduan ini, iaitulah Al-Quran, dengan terjemahannya untuk kita memahami. Adapun berkaitan dengan hukum hakam yang agak detail, berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat dan sebagainya, maka rujuklah pada para ahlinya, pada kitab-kitabnya yang berkenaan. Namun kita membaca secara umum untuk kita mengambil, kita memahami bahawa Allah
Subhanahu Wa Taala berkomunikasi dengan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, dan ini akan memandu kita dalam kita membuat keputusan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk negara kita, untuk apa sahaja yang kita buat, dakwah kita, untuk segala macam usaha-usaha kita, aktiviti-aktiviti, inisiatif-inisiatif kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala apa yang kita buat tu adalah berdasarkan kepada kebenaran, bukan kebatilan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menutup ayat ini dengan qalilam ma tashkurun, sedikit daripada kita yang bersyukur. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kita melihat kepada konteks umat Islam daripada zaman Nabi SAW sehinggalah zaman sekarang, umat Islam pernah berada dalam semua keadaan. Umat Islam pernah menjadi majoriti, umat Islam pernah menjadi majoriti. Kalaulah umat Islam itu dalam keadaan majoriti, maka kalau kita melihat dari segi kualitinya, kuantiti ramai namun kualitinya adalah yang sedikit, iaitulah dalam bentuk mereka yang bersyukur, mereka yang betul-betul menggunakan pendengaran, penglihatan dan akal ini kepada jalan yang betul untuk memanfaat kepada diri dan juga manfaat kepada ummah. Jadi kualiti inilah yang kita perlu ada. Maka di sekeliling kita sama ada ramai ataupun tidak ramai orang Islam, tapi kita perlulah memastikan diri kita ni adalah seorang Muslim yang berkualiti. Dan bagaimanakah nak menjadi seorang Muslim yang berkualiti itu, tuan-tuan perempuan? Dr. Wabah menyebut di sini bahawa kita perlu menggunakan pendengaran, penglihatan serta hati dan akal fikiran kita ini sebagai adawatul ma'rifati wa wasaili idrakil haqqi wal huda. Inilah dia tools untuk kita dapatkan ma'rifah, dapatkan pengetahuan, kefahaman tentang agama, relationship yang bagus antara kita dengan Tuhan, dan juga untuk kita mencapai kebenaran dan juga hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran adalah di mana kita perlu sentiasa berada. Dalam apa sahaja yang kita hadapi adalah sebarang bentuk konflik-konflik yang berlaku sekarang ini, konflik-konflik agama, konflik-konflik politik, dengan keadaan dakyah-dakyah daripada agama lain, dalam keadaan dakyah-dakyah daripada pelbagai aliran ajaran sesat dan sebagainya, maka kita perlulah menggunakan tools yang Allah bagi ini, pendengaran kita untuk kita mendengar, kita mendengar dan kita berfikir tentang info-info yang kita dapat. Dengan mata kita, penglihatan kita, kita membaca laporan-laporan, berita-berita, kita membaca fakta-fakta, kita membaca data-data, dan dengan hati dan akal kita untuk kita berfikir. Kita berfikir, kita membuat pertimbangan, kita meletakkan effort, kita berusaha untuk kita nak pastikan bahawa kita ni sentiasa dalam landasan iman yang betul, amalan-amalan ibadat yang betul, akhlak yang baik. Kita sentiasa meletakkan diri kita di dalam panduan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah perlunya kita untuk membaca Al-Quran dengan terjemahannya, kita cuba memahami isi kandungannya. Dan apabila kita berdepan dengan isu-isu di hadapan kita, isu-isu keluarga kita, anak-anak kita, isu-isu kerjaya kita, tempat kerja kita, organisasi kita dan sebagainya, perlulah juga kita sentiasa untuk menggunakan sepenuh pemerhatian kita, akal kita, fikir, sentiasa fikir apa yang perlu kita buat, keputusan yang perlu untuk diambil, apakah impact kepada keputusan yang akan kita buat. Kalau kita decide begini, apakah dia punya consequences-nya? Kalau kita decide macam ni pula, apakah consequences-nya? Dan manakah yang akan mendatangkan manfaat yang paling baik untuk semua orang? Dan akhirnya, tuan-tuan puan-puan, kita adalah khalifah Allah di muka bumi ini. Inilah the tools kita yang Allah bagi sebagai satu edge, sebagai satu kelebihan berbanding makhluk-makhluk yang lain, dan kita perlulah gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan puan-puan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.